Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat kembali ke channel Ikram TV. Satu-satunya channel YouTube yang ada hubungan sulit dengan admin Desukan. Portal sukan yang paling power di Malaysia. Kalau tak percaya bahawa tak power, kau pergi tengok desukan.net ataupun pergi page Facebook Desukan. Okey, habis. Introduction dah habis. Hari ni, topik sembang kita hari ni adalah UEFA, di mana Badan Bola Sepak Eropah ni dia nak memperkenalkan satu peraturan baru, iaitu peraturan salary cap. Salary cap ni apa? Salary cap ni dalam bahasa mudah dia ialah gaji siling ataupun had perbelanjaan setiap pasukan untuk berbelanja bagi membayar gaji. Gaji siapa? Gaji pemain, gaji staf penjuru latihan, gaji pemain muda, gaji tukang urut, gaji driver bas, semua sekali. Jadi persoalan dia, kenapa tiba-tiba pula UEFA nak introduce peraturan baru ni? Sebelum ni kan dah ada tu financial fair play. Financial fair play tu tak fair ke? Tak power ke? Tak power macam Desukan ke? Okey. Kita nak bincang lah ni. Sabar tu sebahagian daripada iman. Betul tak? First kali kita tengok apa benda financial fair play. Financial fair play ni adalah peraturan yang menyeru ataupun mewajibkan pasukan untuk berbelanja mengikut kapasiti keuntungan ataupun pendapatan kelab. Contohnya, kalau satu-satu kelab tu secara puratanya dalam tempoh 2 atau 3 tahun yang lepas, keuntungan ataupun pendapatan pasukan tu adalah sebanyak 100 juta, maka untuk musim baru, musim yang akan datang, kelab tu dibenarkan berbelanja sebanyak 100 juta juga. Untuk semua sekali lah. Bayar gaji, untuk transfer player, bayar duit transfer player, untuk servis kereta, tukar minyak hitam, bayar hotel penginapan, tiket flight, semua sekali. Tapi kalau kelab tu berbelanja terlebih sikit daripada pendapatan kelab, boleh ke? Boleh. UEFA menetapkan bahawa kelab tu boleh berbelanja lebih daripada pendapatan diorang sebanyak 30 juta dengan tempoh maksimum selama 3 musim ataupun 3 tahun. Kalau berbelanja lebih daripada 30 juta ataupun lebih daripada 3 tahun, maka kelab tersebut akan berdepan dengan hukuman daripada UEFA. Antara kelab-kelab famous yang pernah kena adalah Manchester City. Dia pernah kena denda sebanyak 49 juta pound sterling sebab berbelanja melebihi pendapatan pasukan. Adakah dia orang ni akan kena denda duit sahaja? Tak. Ada yang kena ban transfer, tak boleh jual beli player, ada yang ditendang daripada kejohanan anjuran UEFA, macam-macam denda dia. Terpulang kepada badan disiplin ataupun badan yang menjaga financial fair play. Persoalan dia, kenapa tiba-tiba nak ganti financial fair play ni? Tak cukup telus ke? Tak elok ke? Jawapan dia adalah financial fair play ni, kelab boleh play around ataupun boleh, dia ada kelemahan dia tersendiri yang kelab boleh play around, dia boleh berpusing, dia tengok, baca-baca, okey, aku boleh kau tim yang ni, aku boleh buat ini. Jadi bila UEFA tengok, betul lah, kelab ni lulus dia punya financial fair play, jalan. Kelab yang famous, yang berjaya play around peraturan financial fair play ni adalah Paris Saint-Germain. Ya, Paris Saint-Germain ataupun PSG yang baru sahaja mendapatkan tanda tangan Lionel Messi baru-baru ni. Selain Messi, dia orang pun ada ambil Gianluigi Donnarumma, susah nak sebut nama orang Itali ni, Sergio Ramos dengan Gigi Wijnaldum. Dan keempat pemain yang diorang ambil ni, gaji memang tak murah. Macam Messi, seminggu dekat sejuta. Setahun berapa? Sejuta ni sejuta euro tau. Bukan sejuta ringgit, bukan sejuta rupiah. Seminggu dekat sejuta euro. Kalau setahun dah 52 juta euro. Kalau Ramos pun lebih kurang macam tu lah. Tapi tak adalah sampai gaji Messi. Itu baru 4 player baru. Kalau player lama tu, Neymar, Mbappe, Neymar gaji dia sendiri pun dah 800,000 euro seminggu. Mbappe 600,000. Persoalan dia ialah macam mana PSG boleh dapat duit yang banyak macam tu, sedangkan game Liga Perancis ni tak ada orang tengok macam EPL pun. Kalau EPL kita tahulah, setahun satu tim dapat 100 juta sekurang-kurangnya daripada broadcasting right tu kan. Jadi pemilik PSG ni, Qatar Sport Investment ni, yang dimiliki oleh Nasir Al-Felaini ke apa, dia telah membawa penaja-penaja dari Qatar untuk menaja PSG. Kalau kita tengok penaja Qatar ni, penaja PSG ni, Qatar Telekom, Qatar Bank Negara Qatar, Qatar Tourism, semua Qatar. Tapi tak ada seorang pun player PSG yang boleh cakap Arab fasih kan. So menerusi company ataupun badan-badan dari Qatar ni, diorang declare setahun berapa ratus juta dia bagi dekat PSG. Declare.
So daripada dokumen yang declare ni akan disemak oleh UEFA. So UEFA semak, okey, masuk dia cakap masuk 10 juta. Tengok dalam bank statement masuk 10 juta. Yang ni masuk 100 juta. Bank statement 100 juta kan. Seronok sembang juta-juta ni. Dah rupa cerita pukul 7. So dari situ PSG pun terlepaslah daripada dikenakan hukuman oleh UEFA. Tapi sebenarnya lagipun owner dia tu Nasir tu, dia memang seorang yang ada pengaruh lah dalam bola sepak Eropah. Dalam UEFA dia pun ada jawatan sebagai executive committee. Lepas tu dia pun chairman kepada beIN Sport atau beIN Sport yang syarikat penyiaran bola tu yang selalu tayang UEFA dekat Malaysia tu, channel 819 ke Astro tu. Oh, korang tengok free. Okay, jadi nak mengelakkan daripada pasukan-pasukan berbelanja melebihi had ataupun kemampuan pasukan, dan juga untuk mengelakkan pasukan menipu FFP ni, jadi UEFA nak memperkenalkan salary cap. Salary cap ni model macam mana? Ada dua model yang mungkin akan diguna oleh UEFA. Yang pertama adalah based on revenue ataupun pendapatan pasukan. Dia ambil contoh seperti La Liga. La Liga ni macam mana economic control program ataupun polisi dekat La Liga. Setiap tahun La Liga akan menetapkan had perbelanjaan untuk gaji kepada pasukan berdasarkan keuntungan kelab tersebut sepanjang tempoh 2 atau 3 tahun. Kalau financial fair play, dia just letak limit mengikut keuntungan pasukan. Tapi kalau La Liga punya, contohnya Barcelona sepanjang 3 musim lepas dia untung 100 juta. Jadi untuk musim baru ni La Liga menetapkan jumlah bahawa Barcelona boleh berbelanja sebanyak 70% sahaja daripada pendapatan diorang daripada beberapa musim lepas. So jumlah yang boleh dibelanja oleh Barcelona adalah 70 juta sahaja. Yang kedua adalah dengan menggunakan model salary cap dalam sukan-sukan US, especially NBA ataupun Major League Baseball. Untuk salary cap dalam Major League Baseball ataupun NBA ni, UEFA perlu menetapkan satu had perbelanjaan yang boleh dibelanja oleh setiap kelab untuk membayar gaji, transfer dan sebagainya pada setiap musim. Contoh, UEFA letak syarat setiap pasukan kena belanja tak lebih 400 juta. Jadi dia nak beli player ke, nak bayar gaji ke, within that 400 million euro. Tapi kalau nak ikut yang betul-betul NBA dia ada gaji maksimum dengan gaji minimum. Dia bukan based on individual player, tapi mengikut pasukan secara keseluruhannya. Contohnya, satu pasukan NBA dibenarkan untuk berbelanja, membayar gaji maksimum 98 juta USD. Tapi untuk bagi persaingan tu sihat, pasukan dalam NBA perlu berbelanja sekurang-kurangnya 90 juta USD untuk membayar gaji. Itu NBA. Tapi kalau UEFA, kelab macam kelab Kazakhstan, apa tu, Astana, FC Astana, dia nak belanja sampai 400 juta. Kalau UEFA letak limit 400 juta, adakah dia akan letak limit minimum kan? Lepas tu UEFA juga akan memperkenalkan luxury tax ataupun tax cukai mewah. Cukai mewah ni contohnya UEFA dah set, okey, setiap tahun setiap pasukan kena berbelanja sebanyak 100 juta sahaja untuk gaji. Tapi PSG ni didegil, dia belanja 150 juta. So ada lebih 50 juta tu. Jadi disebabkan pelanggaran peraturan ni, UEFA berhak untuk mendenda PSG sebanyak 50 juta dan duit 50 juta tu akan dibahagikan kepada pasukan-pasukan lain yang bernaung di bawah UEFA. Senang cerita, cukai mewah ataupun luxury tax ni adalah denda yang dikenakan mengikut jumlah yang lebih daripada had yang ditetapkan. Kalau had dia 100 juta dan pasukan berbelanja sebanyak 130 juta, jadi denda yang dikenakan adalah sebanyak 30 juta. Tapi kalau tengok NBA, dia kira per dolar. Contohnya kalau pasukan tu berbelanja sebanyak 130 juta USD, had yang dibenarkan adalah 100 juta USD sahaja. So dia ada lebih 30 juta. Tapi NBA takkan denda pasukan tu sebanyak 30 juta. Sebaliknya dia kira 30 juta darab 1.75 dolar. Tinggi tu. Untuk kesalahan kedua, 30 juta tu darab dengan 2 dolar lebih. So banyak. Jadi peraturan baru FIFA ni, peraturan baru UEFA ni, dia belum gazette lagi.
tetapi akan diumumkan mungkin seawal bulan depan. Model mana diambil, wallahualam, tak tahu lagi. Tapi itulah nak kabarnya, Liga Europe ni yang dah menjadi industri berbilion-bilion ringgit ni masih lagi berusaha untuk memperkenalkan salary cap. Liga Malaysia setiap tahun banyak pasukan hutang gaji itu ini, bila nak memperkenalkan kan, tak apalah, Liga Malaysia tim kaya, betul lah. Okay, so kalau korang ada pandangan apa-apa, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ni, like page Dia Sukan kat Facebook, buka portal desukan.net.